Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Yusof, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita adalah seorang pakar dalam bidang rawatan intervensi paru-paru ataupun kita panggil interventional pulmonologist. Bersama-sama kita adalah Dr. Jamalul Azizi Abdul Rahman. Beliau merupakan Head of Respiratory Department Hospital Serdang. Jadi sedikit background tentang Dr. Jamalul ialah beliau mendapat pendidikan awal di Royal College of Surgeons of Ireland dan kemudian menyambungkan kepakaran di bidang perubatan dalaman di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau seterusnya mendapatkan kepakaran di bidang kesihatan paru-paru di Sir Charles Garnier Hospital Australia dan kemudian menyambung kepakaran di bidang interventional pulmonology ataupun rawatan intervensi paru-paru di Marseille, Perancis dan juga Arizona, United States. Dan seterusnya beliau berkhidmat di Hospital Queen Elizabeth Sabah dan Hospital Serdang. Jadi tanpa melengahkan masa saya jemput Dr. Jamalul Azizi. Assalamualaikum Dr. Jamalul. Waalaikumsalam Dr. Nurul. Alhamdulillah, sihat Dr. Jamalul hari ini? Yes, Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Jamalul kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita dan netizen yang lain untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang interventional pulmonology. Sebelum tu mungkin para netizen boleh tolong clarify, clear ke audio kita dan visual di bahagian netizen, boleh ke you all dengar apa yang kita bincangkan, dan mungkin saya harap para netizen dapat sharekan juga Facebook live kita ini dengan rakan-rakan supaya mereka juga boleh mendengar dan mengetahui dan juga boleh bertanya soalan tentang rawatan intervensi paru-paru ini. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan dengan soalan kita yang pertama iaitu mungkin Dr. Jamalul boleh ceritakan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan rawatan intervensi paru-paru ataupun interventional pulmonology itu sendiri, Dr. Jamalul. Persilakan. Okay, terima kasih Dr. Nurul Yakin. Maybe I can share the first slide mengenai soalan tersebut. Okey, jadi Okey, Alhamdulillah. Terima kasih ID Hafiz. Nampaknya clear di ruang netizen juga Okey, baiklah. Okey, terima kasih Dr. Nurul Yakin kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman mengenai rawatan intervensi paru-paru. Jadi definisi rawatan intervensi paru-paru itu ialah rawatan yang tidak memerlukan pembedahan besar. Ini secara dari segi layman term apa orang awam. Jadi kita tahu pembedahan selalunya memerlukan ada sesuatu prosedur yang besar. Jadi intervensi paru-paru ni atau rawatan intervensi paru-paru inilah menggunakan prosedur yang tidak memerlukan pembedahan besar ataupun dalam bahasa Inggeris ni ialah minimally invasive procedure. Jadi rawatan intervensi paru-paru ini dalam istilah Inggerisnya dipanggil interventional pulmonology. Yes. Okey, jadi mungkin Dr. Jamalul boleh ceritakan sedikit bagaimana sejarah perkembangan rawatan ini di Malaysia, bagaimana interventional pulmonology ini bermula di Malaysia, tahun bila itu bermulanya rawatan seperti ini di Malaysia? Jadi sejarah intervensi paru-paru ini di Malaysia bermula pada tahun 2007, lebih kurang 13 tahun dahulu. Jadi saya pada masa itu bertugas di Kinabalu Sabah dan saya dibantu oleh Dr. Kanan, gambar dia di tengah-tengah tu, untuk mengadakan satu kursus yang kita panggil interventional bronchoscopy course. Sebab sebelum itu belum ada apa-apa yang secara interventional pulmonology ini belum begitu tidak official sebelum tu. Jadi kita membuat keputusan untuk mengadakan kursus ini untuk menarik minat doktor-doktor muda kita untuk mencebur diri dalam bidang interventional bronchoscopy. Jadi sambutan
kursus ini amat baik sekali kalau tengok tu semasa kursus tahun 2007 itu, gambar di sebelah kiri itu menunjukkan kita menjalankan live case di dalam suite bronkoskopi. Jadi daripada tahun 2007 itu semakin ramai doktor-doktor, pakar-pakar kita yang muda, yang junior, yang berminat di dalam bidang intervensi paru-paru, dan kursus ini diadakan hampir setiap tahun untuk supaya pakar-pakar kita mempelajari skill dan memperbaiki skill mereka, dan hampir jadi kursus ini sudah menjadi satu kursus tahunan sebenarnya, dan menjadi conference sebenarnya. Daripada satu kursus sudah menjadi conference atau kongres setiap tahun di Malaysia ini. Dan kongres interventional pulmonology ini menarik ramai pakar-pakar, termasuk pakar-pakar dari luar negara yang datang untuk menghadiri conference ini. Jadi inilah sejarah intervensi paru-paru di Malaysia. Okay, jadi maksudnya segala-galanya bermula pada tahun 2007 ya, dan ketika itu kita terus berkembang dari tahun ke tahun sehinggalah sekarang ini ianya menjadi satu pertubuhan antarabangsa ya Dr. Jamalul, di mana ramai juga ahli-ahli terdiri daripada luar negara ya. Baiklah. Betul ya. Kita tubuhkan sehingga kita terpaksa menubuhkan satu persatuan yang khusus untuk interventional pulmonology, dipanggil MABIP Malaysian Association for Bronchology and Interventional Pulmonology, dan kita sudah ada hampir 200 members ahli, dan ada mereka dari member kita daripada luar negara, di India, Indonesia, Philippines, Singapore. Dan yang terbaru yang akan datang ialah MABIP ataupun Malaysian Association of Bronchology and Interventional Pulmonology Congress pada bulan Oktober ni ya Dr. Jamalul, akan bertempat di secara virtual virtual congress ya. Yes, virtual congress tahun ni di UiTM disebabkan oleh isu COVID pandemik. Jadi kita masih boleh meneruskan kongres itu secara virtual pada bulan 10. Jadi mungkin sesiapa yang berminat boleh segera mendaftarkan diri ya di website MABIP ya. Siapa yang mungkin ada kecenderungan ya tentang intervention pulmonology ni boleh mendaftarkan diri di sana. Baiklah, mungkin Dr. Jamalul boleh ceritakan juga apakah jenis-jenis rawatan intervensi paru-paru yang terdapat di Malaysia, Dr. Jamalul? Jadi jenis-jenis rawatan intervensi paru-paru di Malaysia ini kita boleh bagi kepada 4 kategori lah saya rasa. Pertamanya bronkoskopi, kita ada diagnostik dan terapeutik, dan terapeutik itu terbahagi kepada terapeutik bronkoskopi untuk kes-kes kanser dan kes-kes yang bukan kanser ataupun benign, dan satu lagi kategori ialah pleural intervention, makna kita menjalankan prosedur di dalam ruang thorax, dada, pleural cavity. Jadi untuk kalau nak tengok lebih detail prosedur untuk advanced diagnostic bronchoscopy itu kita ada bermacam AAFI, autofluorescence, endobronchial ultrasound, radial ultrasound, BBM stand for virtual bronchoscopy navigation, TPNA, transparenchymal needle aspiration, dan sekarang yang terbaru ialah robotic bronchoscopy. Dan seterusnya terapeutik bronkoskopi untuk kes-kes kanser, kita menggunakan bermacam alat, electrocautery, laser, APC, organ plasma coagulation, cryo, kita boleh meletakkan stent, radio frequency ablation, microwave ablation, vapor. Dan kes-kes bukan kanser atau benign, kita boleh menjalankan BT ataupun bronchothermoplasty, valve, bronchoscopic thermal ablation untuk COPD, targeted lung denervation untuk COPD, cryo, and then yang terbaru RIO, prosedur untuk rawatan chronic bronchitis. Dan pleural intervention ada beberapa prosedur, thoracoskopi, IPC atau indwelling pleural catheter dan sebagainya.
Jadi maksudnya memang banyak dan meluas ya prosedur yang kita boleh lakukan melalui rawatan intervensi paru-paru ini ya. Okey, hello Reka Francis, terima kasih kerana sudi bersama-sama kita hari ini. Anis Anne ya, Waalaikumsalam, sama-sama ya. Terima kasih kerana menyertai kita pada hari ini. Jadi baiklah Dr. Jamalul, soalan seterusnya ialah bagaimana untuk pesakit mendapatkan khidmat rawatan ini Dr. Jamalul? Okey, sebelum saya menjawab soalan itu, mungkin saya boleh tunjuk beberapa video pendek mengenai prosedur intervensi paru-paru ini. Contohnya yang ini, ini adalah kita panggil bronchiectomoplasty dan prosedur ini ada di Hospital Serdang. Ini adalah rawatan untuk asma peringkat teruk. Jadi kita menggunakan satu alat yang dipanggil catheter dan yang akan menghantar tenaga haba ke dalam saluran pernafasan, dan dari situ kita boleh merawat penyakit asma peringkat teruk. Seterusnya prosedur yang kita panggil bronchoscopic lung volume reduction. Untuk penyakit COPD, prosedur ini juga ada dijalankan di Serdang, dan apa yang kita lakukan ialah meletak valve atau injap untuk mengempiskan bahagian tertentu paru-paru supaya pernafasan pesakit lebih baik, bertambah baik. Dan kita sudah menjalankan kes prosedur ini sejak 5 tahun lepas sebenarnya. Kalau boleh tengok tu video tu menunjukkan injap tu. Seterusnya, dan kalau tengok kes yang kita buat tu sebelum paru-paru itu macam belon besar, dan selepas kita letakkan injap tu di sebelah kanan tu boleh nampak ada efek dia tu menunjukkan apa kita panggil collapse, left lower low, menunjukkan efek, menunjukkan kesan yang positif terhadap pesakit. Contoh yang lain mengenai rawatan intervensi paru-paru ialah seperti penyempitan saluran pernafasan. Yang kalau tengok saluran pernafasan pesakit ini sempit, apa yang kita buat adalah kita letakkan stand, airway stand. Ini contoh airway stand. Supaya untuk melegakan pernafasan. Seterusnya, ini satu lagi contoh kes di mana kita letak apa yang kita panggil silicone stand. Okay, and then selepas berjaya diletak, inilah keadaan dia untuk penyempitan saluran pernafasan. Seterusnya, rawatan laser. Untuk kes ini juga dilakukan di Serdang. Kalau kita lihat kanser sejenis ketumbuhan yang besar di saluran pernafasan, dan apa yang kita buat ialah kita tangkap dia, snare dia, okay, dan kita keluarkan ketumbuhan yang besar itu, dan selepas itu kita akan kita akan menggunakan rawatan laser. Jadi inilah contoh bagaimana laser diaplikasikan di dalam saluran pernafasan. Seterusnya, kes yang terbaru yang dijalankan di Hospital Serdang, satu lagi ketumbuhan yang besar. Kes ini dirujuk daripada hospital Taiping. Saya nak tunjukkan, ini adalah menunjukkan rawatan laser kita untuk sebelum kita membuang ketumbuhan itu. Seterusnya, foreign body removal.
pesakit menelan tertelan rasanya tertelan koin duit shilling di dalam paru-paru dan kita berjaya melakukannya tanpa pembedahan yang besar. Satu lagi kes tracheal tear di mana kalau kita lihat tu itu saluran pernafasan tu terkoyak dan kita letakkan stand silikon stand di dalam sorry. Dan inilah the outcome, the end product selepas kita meletakkan stand. Dan satu lagi rawatan intervensi paru-paru ialah kita panggil rawatan fluoroskopi. Fluoroskopi selalu untuk penyakit paru-paru berair, dan apa yang kita lakukan ialah kita melakukan prosedur ini tanpa pembedahan yang besar untuk mengambil tisu dari bahagian paru-paru untuk mengetahui penyakit. Okay. Dan untuk menjawab soalan Dr. Nurul tentang di mana bagaimana untuk mendapat perkhidmatan intervensi paru-paru ya? Ya betul. Ya, jadi kita ada saya rasa tiga tempat yang utama di Malaysia saya rasa. Kalau di semenanjung Malaysia tertumpu di Lembah Kelang saya rasa Hospital Serdang menjalankan kebanyakan prosedur. Di universiti di Lembah Kelang seperti di UiTM, UKM, UMMC juga menjalankan prosedur-prosedur intervensi paru-paru yang tertentu. Kalau di Borneo, di Malaysia Timur kita ada Sabah, di negeri Sabah di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, dan di Sarawak di Hospital Umum Sarawak. Jadi ada beberapa tempat banyak hospital yang menjalankan perkhidmatan intervensi paru-paru. I see. Jadi maksudnya kalau kita lihat tadi memang banyak ya jenis-jenis rawatan intervensi paru-paru yang ada ya, dan kita tengok kebanyakan pesakit yang memerlukan rawatan ini adalah pesakit seperti pesakit asma yang teruk ya, pesakit COPD yang serius ya, pesakit kanser ya. Jadi mungkin Dr. Jamal boleh share apakah halangan-halangan yang Dr. Jamal selalu hadapi ketika berhadapan dengan pesakit-pesakit yang mendapatkan rawatan intervensi paru-paru ini? Okey, halangan utama untuk pesakit mendapatkan rawatan ini di Malaysia. Okey, dari segi rawatannya, dari segi kemudahan untuk memberi perkhidmatan intervensi paru-paru, bagi saya sorry, minta maaf. Dari segi itu saya rasa tidak ada masalah sebab kita ada beberapa hospital pusat yang menawarkan perkhidmatan intervensi paru-paru. Saya rasa mungkin halangan ni mungkin dari segi pesakit kadang-kadang dia datang pada peringkat yang amat teruk. Jadi kadang-kadang kita sukar untuk memberi menawarkan prosedur intervensi paru-paru bila mereka datang dalam keadaan yang amat teruk sebenarnya. Sebab kebanyakan kes-kes ni dijalankan di dalam keadaan general anesthesia, bius, jadi pesakit tidur. Jadi kadang-kadang bila keadaan mereka datang pada peringkat yang amat teruk, jadi kita sukar untuk memberi prosedur ini. Tapi secara keseluruhannya saya rasa pesakit boleh kebanyakannya datang untuk mendapatkan rawatan intervensi paru-paru di hospital-hospital yang saya sebutkan tadi. Jadi maksudnya mungkin untuk rujukan para doktor yang sedang menyaksikan sesi FB Live hari ini, kalau boleh refer seawal yang mungkin ya, supaya pesakit masih lagi stabil untuk menjalani rawatan intervensi paru-paru ni, kerana kebanyakannya dilakukan dalam bius penuh ya, jadi pesakit perlu dalam keadaan stabil ya
Okey, baiklah. Mungkin Dr. Jamaluddin boleh share ya, apakah penyakit-penyakit yang biasanya memerlukan rawatan intervensi paru-paru ini? Mungkin ada penyakit lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, Dr. Jamaluddin? Okey, jadi Dr. Nurul dah mention kebanyakan kes-kes yang memerlukan rawatan intervensi paru-paru. Jadi macam kes asma, bukan asma semua kes asma. Jadi kes asma yang pada peringkat teruk, berperingkat teruk di mana rawatan inhaler minta maaf, rawatan inhaler sudah tidak berkesan. Jadi kes-kes seperti ini boleh dirujuk untuk prosedur bronchotomoplasty. Kes COPD pada peringkat teruk di mana inhaler sudah tidak efektif, boleh dirujuk kepada kita untuk menjalani rawatan lung volume reduction, dan pada masa hadapan mungkin kes-kes chronic bronchitis kita boleh tawarkan rawatan untuk mengurangkan kahak lendir di dalam paru-paru. Kanser paru-paru banyak kes yang memerlukan intervensi paru-paru, banyak prosedur bergantung pada bagaimana kanser paru-paru itu datang kepada dia berjumpa kita. Kadang-kadang kalau ada penyempitan di saluran pernafasan akibat kanser paru-paru, kita boleh lakukan kita letakkan stent, kita buang ketumbuhan itu, dan kes-kes paru-paru berair atau kita panggil pleural effusion yang kita tidak tahu disebabkan oleh apa, boleh dirujuk untuk rawatan intervensi paru-paru. Dan masalah penyempitan saluran pernafasan, kita selalu tengok kes-kes macam ni sama ada disebabkan oleh kanser ataupun akibat daripada tuberkulosis. Jadi kita boleh lakukan rawatan intervensi paru-paru untuk kes-kes penyakit-penyakit sedemikian. Baiklah, menarik sekali ya. Nampak banyak mungkin penyakit yang sebelum ni sukar untuk disembuhkan, tapi dengan adanya rawatan intervensi paru-paru ni banyak penyakit yang boleh kita sembuhkan, boleh kita bantu ya. Mungkin Dr. Jamaluddin boleh share apakah komplikasi yang mungkin berlaku ya sekiranya pesakit melakukan rawatan intervensi paru-paru ini? Okey, jadi kita tidak dapat mengatakan, kita tidak boleh mengatakan rawatan intervensi paru-paru ini walaupun ianya sesuatu yang begitu apa dipanggil exciting, very interesting, ataupun kadang-kadang dipanggil glamorous kan. Kalau pakar tu boleh membuat prosedur intervensi paru-paru ni macam Dr. Glamour lah katakan. Kita tidak boleh katakan tidak ada komplikasi. Jadi semua prosedur yang kita lakukan kemungkinan ada komplikasi. Contohnya kalau saya membuat prosedur bronchotomoplasty untuk penyakit asma. Jadi komplikasinya penyakit asma tu mungkin akan menjadi teruk untuk sementara dan jadi kita rawat seperti biasa. Jadi komplikasi itu bergantung pada apa yang kita lakukan, apa jenis prosedur yang kita lakukan. Jadi COPD kita letakkan endobronchial valve. Kadang-kadang mungkin efek dia terlalu cepat, kadang-kadang akan berlaku kejadian yang kita panggil pneumothorax. Jadi yang tu kita kendalikan saja komplikasi itu. And then kanser paru-paru, stenting, kalau kita letak stent, kadang-kadang stent tu berpindah ataupun migrate. Kalau paru-paru berair, kadang-kadang kita buat prosedur fluoroskopi, kadang-kadang paru-paru tu tidak mengembang pada masa yang cepat, jadi mungkin mengambil masa yang lama. Dan penyempitan saluran pernafasan, kadang-kadang kita letak stent, stent tu akan migrate. Dan kadang-kadang kita ambil ketumbuhan yang besar dari saluran pernafasan menyebabkan pendarahan yang banyak di dalam paru-paru. Jadi bergantung pada apa prosedur yang kita jalankan, komplikasi. Okay. Jadi nampaknya walaupun teknik ini adalah sangat canggih ya, tetapi ada juga komplikasi yang mungkin boleh berlaku yang perlu kita hati-hati. Mungkin kita boleh kongsikan bagaimana cara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan ataupun mengurangkan komplikasi ini. Okey, contohnya sebagai contoh, sekiranya kita ada
mau menjalankan prosedur untuk mengeluarkan tumor atau kanser, pertumbuhan yang besar di saluran pernafasan, kalau kita buang tu mungkin akan menyebabkan pendarahan yang banyak. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan ialah kita akan masukkan alat tertentu yang kita panggil balloon untuk supaya bila kita ambil tisu dari paru-paru tu dari saluran pernafasan tu, kita inflate balloon tu kita inflate balloon tu untuk untuk memberhentikan sebarang pendarahan. Itu yang kita boleh lakukan sebenarnya. Dan sekiranya saya menjalankan prosedur bronchiotomoplasti contohnya, selepas prosedur pesakit menjadi lebih teruk kan. Jadi kita memberikan rawatan tertentu sebelum prosedur bronchiotomoplasti. Contohnya steroid beberapa hari sebelum kita menjalankan prosedur itu untuk mengurangkan komplikasi selepas prosedur dijalankan. Inilah contoh bagaimana kita apa yang kita buat untuk mengurangkan komplikasi itu. Tetapi barang diingat, kadang-kadang komplikasi itu masih berlaku. Contohnya kalau kita buat prosedur yang kita panggil transbronchial lung biopsy atau kita lung biopsy, kadang-kadang ia masih berlaku, tetapi komplikasi itu adalah sementara sahaja. Kita panggil komplikasinya alveolo-pleural fistula. Jadi kita boleh, selalunya kita masukkan tube ke dalam paru-paru untuk sementara atau berikan pasien oksigen, dan selalunya kes-kes akan berhentilah komplikasi itu selepas kita lakukan rawatan untuk mengendalikan komplikasi tersebut. Jadinya komplikasi yang berlaku ini sebenarnya boleh kita cuba kurangkan risikonya dengan cara-cara yang tertentu Jadi perlu berbincang dan dapatkan konsultasi daripada pakar intervensi paru-paru itu sendiri Jadi mungkin Dr. Jamaluddin boleh share pesanan terakhir ataupun take home message untuk masyarakat Malaysia mengenai rawatan intervensi paru-paru ini. Okey, pesanan saya terakhir ialah sekiranya anda mengalami penyakit asma atau penyakit COPD yang teruk ataupun mungkin kanser paru-paru, ada kanser paru-paru jika hisap rokok untuk beberapa tahun ataupun ada kes mungkin ada paru-paru berair, sesak nafas. Jadi jumpalah doktor pakar paru-paru seperti Dr. Nurul Yakin, siapa-siapalah yang berdekatan supaya boleh dinilai sama ada anda memerlukan rawatan intervensi paru-paru. Dan akhirnya sekiranya anda semua mahu melihat prosedur intervensi paru-paru, silalah lawati Facebook page Serdang Pulmonology dan like it supaya boleh melihat boleh follow apa-apa prosedur yang kita jalankan di Hospital Serdang. Okey, jadi baiklah, mungkin kita pun dah cukup jelas mengenai rawatan intervensi paru-paru ini di mana teknologi ini sekarang ini boleh didapati di Malaysia dan kalau sebelum ni banyak pembedahan secara terbuka perlu dibuat, boleh digantikan dengan rawatan intervensi paru-paru di mana tidak perlu melakukan pembedahan yang serius dan insya-Allah kepakaran ini sedang berkembang di seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia Okey, ada komen daripada Anis N semoga dengan kemajuan teknologi dan kemahiran-kemahiran yang ada dengan kumpulan doktor-doktor yang hebat mampu menyelamatkan lebih ramai nyawa pesakit paru-paru seperti saya. Terima kasih N amin di atas doa daripada Anis Okey, baiklah. Jadi nampaknya mungkin setakat ini dahulu sesi perbincangan kita pada hari ini Terima kasih kepada Dr. Jamaluddin kerana sudi meluangkan masa, tenaga dan kepakaran dan ilmu kepada kita semua supaya kita lebih memahami tentang rawatan intervensi paru-paru di Malaysia. Terima kasih juga kepada netizen InsyaAllah esok kita akan berbincang lagi tentang isu kesihatan paru-paru Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih Dr. Jamaluddin, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurul Yakin kerana menjemput saya. Sama-sama Zain Malul. Okey, Assalamualaikum. Salam.